Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Biiznillah kita menyambung tajuk yang kita bincang ini berkaitan dengan hidayatus sibyan, tarbiyatul aulad. Bagaimana kita mendidik anak kita ke arah sembahyang. Kita bincang sampailah kita kepada siri pada malam ini, iaitu kita masuk kepada dari segi susunan rukun, dia masuk rukun yang kelima, iaitu berkaitan dengan rukuk. Perkataan rukuk merujuk kepada, kita kata, tunduk, permulaan tunduk. Daripada berdiri, kita mula nak bergerak ke arah yang rendah, tapi tak rendah betul lagi, rendah sikit daripada berdiri, kita panggil rukuk. Merujuk kepada teks yang kita pakai ini daripada Hidayatus Sibyan, kita dapat melihat penulis menyebut pada kita pada muka surat ke-18. Penulis menyatakan, faslun, bermula rukuk itu 4 syarat. Mungkin kita dah tahu dah, tapi ini sebagai bimbingan sahaja untuk anak-anak kita. Bila anak-anak kita solat, kita kena tengok masa dia rukuk, perkara ni ada ke tak ada. Dia adalah merupakan syarat. Dia panggil syarat sah rukuk. Syarat sah rukuk. Apabila syarat sah tak ada, maka rukun tak sempurna. Bila rukun tak sempurna, maka apa perkara yang berkaitan dengan rukun itu juga dianggap tak wujud. Jadi rukun sembahyang adalah rukuk. Bila rukuk tak sah, bermakna rukun tak sempurna. Bila rukun tak sempurna, bermakna salat itu tak wujud. Kita sembahyanglah macam mana pun, hukum kewajipan itu tak terangkat. Kita ingat kita dah solat dah, rupanya tak solat, berdosa. Sebab syarat sah tak sempurna, tak cukup, maka rukun tak sempurna. Maka penulis kata bermula rukuk itu 4 syarat. Dia kata pertamanya bahawa ada ia itu maksudnya rukuk, ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Syarat pertama untuk orang itu boleh rukuknya ialah dalam sembahyang biasa, bukan jamaah, bukan makmum yang masbuk. Masbuk maknanya dia main lambat. Dia bukan buat lambat, dia memang main lambat. Kalau dia main masjid awal, dia buat masuk lambat, dia tak dipanggil masbuk. Masbuk itu adalah orang yang main lambat. Dia main ke masjid lambat. Orang yang biasa-biasa dah sempurna Fatihah dia. Sempurna Fatihah maksud dia apa? Dia berjumpa dengan huruf nun yang terakhir daripada kalimah yang terakhir. Dhalin. Nun. Nun itu dia jumpa. Dhali. Kalau dia li, bermakna lam ya, sedangkan penutup dia huruf nun. Dia baca dhali, bermakna Fatihah dia tak tamam. Maka bila dia rukuk, bermakna dia rukuk dalam keadaan tak sempurna rukun sembahyang keempat, iaitu bacaan Fatihah. Maka dia kena habiskan dhalin. Nun itu di makhraj dia betul. Lin, ujung lidah dia kena bahagian langit-langit di atas. Dhalin. Itu dikatakan sempurna Fatihah. Amin. Amin tak masuk. Amin tak masuk dalam Fatihah.
Kalau satu orang tu sembahyang, dia baca Fatihah, tiba-tiba dia tak sebut amin, maka sah Fatihah dia. Dia boleh rokok. Tapi dia melakukan perkara-perkara makruh dalam solat. Itu juga termasuk daripada satu benda bid'ah. Tapi solat dia sah dah, solat dia sah. Dia boleh rokok dah, dia boleh rokok dah. Tapi dia telah meninggalkan satu fadilat yang cukup besar yang dituntut dalam syarak, iaitu menyebut amin. Jadi sempurna Fatihah merujuk kepada makna setiap huruf dia jumpa dan dia wakaf dengan betul, dhalin, sempurna Fatihah, maka barulah dia boleh rokok. Kecuali orang masbuk. Orang masbuk dia masuk imam dalam keadaan apa sekalipun, dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imam rokok. Dia tak baca Fatihah, maka dia dikecualikan. Sebab ada hadis menyebut man adraka raka'ah faqad adraka raka'ah. Siapa yang masbuk dapat rokok bersama imam, maka rakaat itu dikira untuk dia, walaupun tak sempurna Fatihah. Maka itu syarat yang pertama. Keduanya ialah tunduk ke hadapan, kira-kira sampai dua tapak tangannya memegang kepada dua lututnya pada orang yang sederhana kejadian. Sederhana kejadian ni makna bukan orang cacat. Bukan orang yang aksiden, patah tulang, badan dia jadi sengit tak. Sederhana kejadian orang biasa. Orang yang tak cacat, tak ada masalah tulang, tak ada masalah tubuh badan. Maka yang dimaksudkan dengan rukun kedua ini adalah dia tunduk daripada berdiri, dia tunduk. Tunduk tu macam mana? Kira-kira tangan dia dapat pegang kedua tangan dia dapat memegang kedua lutut dia. Atas daripada lutut tak mau, bawah daripada lutut tak mau. Sempurna rokok adalah pegang dua lutut. Kedua lutut, tangan kita, tapak tangan kita kedua dapat pegang lutut. Atau bahasa kampung kata kepala tempurung. Kepala otak lain. Kepala tempurung lutut. Tangan kita dapat pegang dia. Itulah syarat yang kedua. Rupanya itu adalah syarat. Syarat sah untuk rokok. Artinya kalau satu orang dia rokok, dia tak pegang kepala lutut dia. Dia pegang atas ataupun ke bawah. Maka dia kena bagi alasan kenapa. Dia kena bagi alasan sebab ini syarat sah. Kalau alasan dia kata saya tak boleh pegang kepala lutut sebab bila saya pegang kepala lutut urat belakang saya sakit sangat. Maka itu diterima sebab itu keuzuran. Saja saya nak pegang atas, maka bermakna dia telah membuang syarat sah kepada rokok. Maka bermakna dia membuang kesempurnaan rukun. Artinya dia memasukkan sembahyang dia dalam kawasan yang tidak sah. Yang ketiga, jangan qasad dengan tunduknya itu kepada yang lain daripada rokok. Syarat yang ketiga, ketika dia rokok, masa dia turun tu lepas daripada habis Fatihah ataupun dia habis surah, dia nak rokok. Masa dia rokok, dia tunduk, tangan dia pegang ke lutut dia, maka jangan ada qasad dia tunduk nak ambil barang jatuh ke, tunduk terkejut ke, ataupun tunduk menyelamatkan diri daripada satu bahaya ke. Dia tunduk itu sememangnya dia nak rokok, bukan benda lain. Dia memang niat nak rokok, tiba-tiba kebetulan dia tunduk itu dia selamat daripada bahaya, yang tu tak apa. Tapi kalau dia tunduk itu, dia memang dah baca Fatihah habis, memang dah boleh dah dia rokok. Tapi kerana dia nampak satu benda nak jatuh, dia kata tunduk bila. Tak mau. Dia tunduk itu semata-mata kerana nak rokok kepada Allah. Nak merendahkan diri pada Allah. Jangan ada nawaitu lain. Jangan masukkan benda yang lain. Yang keempatnya, penulis kata, tamak ninah di dalamnya.
Masa dia rokok itu dia kena ada tamak ninah. Sebab itulah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat tentang hatta tatma'inna. Bila dia rokok, maka hendaklah dia rokok dalam keadaan tamak ninah. Tenang, tak nampak dia kalut. Dia rokok, habis dah Fatihah, habis dah surah, dia pun kata Allahu Akbar, tangan dia pun dah pegang, dapat pegang dah lutut dia. Maka dia rehat sebentar, ambil ketenangan saat baru dia bangkit. Jangan kalang kabut, jangan orang tak ambil syarat. Allahu Akbar, tangan sentuh aja lutut, lepas tu bangkit balik. Memang sah dah, tangan dah kena lutut, tapi tamak ninah tak ada. Maka tamak ninah itu adalah syarat yang keempat, dipanggil syarat sah rokok. Maka bila anak kita solat, isteri kita solat, kita kena perhati benda ni bagi ada. Apa dia? Anak kita tak boleh rokok ketika dia solat dalam keadaan Fatihah tak habis. Ataupun dia rokok dalam keadaan salah wakaf. Berhenti salah. Waladhdallin, waladhdali. Apa situ kita kena perhati. Ini tuntutan yang penting. Kalau kita biar anak kita macam tu, sampai ketua dia akan jadi lagu tu. Dia tak tahu dia salah di mana. Jadi dia pastikan Fatihah dia tamam. Lepas tu dia tunduk, dia mula rokok dalam keadaan kedua tangan dia pegang kedua lutut dia. Bagi orang yang sempurna, sederhana kejadian. Orang cacat mungkin tak perlu pegang lutut. Orang yang ada keuzuran tertentu. Ketiga, dia rokok, masa dia rokok itu memang nak rokok, bukan kerana sebab lain. Memang Fatihah dah habis, dia nampak kot tingkap, kawan tu memang cari dia, rokok lah. Bermakna dia bukan rokok dengan qasad untuk Allah. Maka rokok tu tak dikira. Maka kalau dia buat dengan sengaja, itu boleh menyebabkan tak sah rokok dia. Bila tak sah rokok, tak boleh. Kalau dia bangkit, itu tak dikira i'tidal, dia kena turun balik, rokok balik. Maka tak mau, mesti rokok itu qasad, semata-mata nak rokok. Nawaitu kita nak rokok. Dan keempat, kena tamak ninah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Itu penulis kata kepada kita, itu adalah 4 syarat yang dia letak kepada kita. Itu diambil ikhwan daripada suatu hadis yang pendek, hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Abi Daud dan lainnya. Abi Daud meletakkan hadis itu dengan kedudukan yang sahih. Nabi ajak rokok, ada dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Hurairah. Nabi ajak kedudukan betapa rokok itu dengan tamak ninah. Baik, ikhwatul iman, a'azakumullah. Para ulama kita telah pun sepakat dalam bentuk ijma' ahlul ilmi pada menyatakan bahawa rokok itu termasuk satu daripada rukun salat. Yang andai kata ditinggalkan dengan sengaja, dibuat dengan halal balai, dengan meremehkan kedudukan rukun rokok itu, maka ini boleh menyebabkan rokok itu tidak sah, sembahyang juga tidak sah. Maka kalau dia rokok dengan halal balai, sebagai contoh, penulis menyebut pada kita bila kita rokok, dua tapak tangan kita pegang lutut. Pegang lutut maksudnya apa dia? Perut tapak tangan ni kena dekat lutut. Lutut kita lagu tu memang kena. Soal kita nak genggam macam manakah, itu bab lain. Tapi dia kena. Dia kena. Dan kena macam mana? Tangan ni kena. Tiba-tiba katalah dia rokok macam mana? Dia rokok, dia buat macam ni. Dia tak genggam. Dia buat lagu tu. Bermakna yang kena tu ujung jari, bukan tangan. Jari lain, tangan lain. Tapak tangan lain. Dia buat lagu tu. Bila dia buat lagu tu, dia bangkit i'tidal.
maka tak sah rokok dia. Tak sah rokok dia. Cuba perhati balik pada perkataan yang kedua, yang kedua tadi. Dia kata tunduk ke hadapan kira-kira sampai. Kira-kira sampai. Bermakna sekurang-kurangnya sampai dua tapak tangannya memegang kedua lututnya. Ini untuk orang yang tak ada masalah. Tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah tulang, tak ada masalah orat. Kira-kira kedua tapak tangan dia guna kedua tapak tangan. Itu perkataan penulis. Kedua tapak tangan pegang kedua lututnya. Satu dia pegang, lagi satu dia tak pegang. Tak boleh. Kedua-dua kena pegang. Itu syarat sah. Dia nak buka sikit ketiak dia ke, dia tak buka. Itu tak masuk dalam rukun. Itu tak masuk dalam syarat sah. Itu semua hal-hal sunat. Tapi yang menjadi syarat sahnya ialah kedua tapak tangan itu pegang lutut. Pegang. Kalau dalam kitab lama lain dia kata genggam. Sini penulis menggunakan perkataan memegang. Pegang. Maknanya sampai berlaku sentuhan. Bukan begini. Dan bukan begini. Hanya letak lagu tu saja. Dia tak mau lagu tu. Dia biar. Tak boleh. Maka kita kena perhati kedudukan anak-anak kita. Kerana ini telah menjadi ijma' ahlul ilmi pada menyatakan bahawa rokok itu termasuk daripada rukun sembahyang. Baik. Ada apa dengan rokok ni, ikhwan? Tengok bila kita satu orang tu rokok. Dia rokok sebelum saya masuk apa ada dengan rokok ni. Satu orang rokok, dia pegang tangan, pegang lutut. Soal badan dia ni boleh sama begini ataupun termelengkung. Yang tu tak menentukan sah. Itu tak menentukan. Itu hanya dalam bab kesempurnaan. Tapi yang menentukan sah tangan dia sampai ke tak. Katalah dia orang tinggi. Kalau dia orang tinggi dia pegang, dia tak akan jadi macam ni. Dia mungkin sebegitu sikit. Sah tak? Sah. Sebab dilihat kepada tangan. Tangan tu capai tak lutut. Dilihat di situ. Bukan dilihat kepada dia bongkok ke, tak bongkok ke. Tak. Dilihat tangan dia ada di mana. Maka di situ tempat pemerhatian dia. Pada hukum dia ada di situ. Apa yang ada dengan rokok ni? Ada suatu benda yang kita kena tahu berkenaan dengan salat ni, ikhwan. Cuba tengok. Dia sebut rokok. Pertama kita berdiri, lepas tu kita takbir. Berdiri elok. Berdiri tu dah ada niat, lepas tu kita takbir. Allahu Akbar. Lepas tu kita baca Fatihah. Lepas tu kita baca surah. Lepas tu kita rokok. Rokok yang ada dalam rokok ni, rokok adalah permulaan kepada makna kerendahan. Dia permulaan satu orang tu mula menundukkan diri dia. Dia dah bergerak dah nak tunduk. Tadi dia berdiri, dia mula bergerak. Dia nak tunduk. Tuhan tak mau kita terus sujud. Pasal itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan dalam ayat dia. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Allah letak irka'u wasjudu. Allah letak sujud di belakang, rokok depan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata, kesemua kamu hendaklah rokok pada aku dan sujud. Jadi rokok ini dia adalah permulaan seorang hamba bergerak dalam solat untuk menunjukkan dia akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Rokok adalah tanda pertama hamba itu nak tersimpuh di hadapan Allah. Maka Allah tak mau satu orang itu rokok dalam keadaan dia rokok, tapi dia tak bersedia untuk lebih rendah daripada rokok. Lebih rendah daripada rokok adalah sujud. Maka dimulakan dengan rokok. Maka kerana itu dikatakan bahawa
Innamas salatu, sesungguhnya sembahyang itu, tamaskunu, satu. Tengok. Tamaskunu, satu. Yang kedua, watawadu'un, dua. Yang ketiga, watadarru'un. Yang keempat, wata'awuhun. Yang kelima, watanadamun. Yang keenam, tengok. Wada'a yadaika fataqulu Allahumma Allahumma. Faman lam yaf'al fahiya khidaj. Ini perkataan ini ada yang menyandarkan perkataan ini kepada Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas. Tetapi dia bukan hadis. Tapi dia ada makna pada perkataan ini. Perkataan seorang sahabat ini, dia ada makna. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya sembahyang tu, innamas salah, sesungguhnya sembahyang tu. Itu perkataan dia innama, litahqiq, dengan merujuk pada makna litahqiq wa taukid. Suatu penegasan dan penetapan. Bermakna kalau yang dia sebut di belakang ni tak ada, maka solat tu tak ada. Innamas salatu, sesungguhnya sembahyang tu, bila sebut sembahyang, dia kena ada perkara-perkara di belakang ni. Kalau tak ada sembahyang. Pasal tu dia start dengan innama, litahqiq wa taukid. Dia nak menetapkan dan menguatkan, mengukuhkan percakapan, dia guna innama. Macam Allah kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah kata sungguh orang beriman itu, kalau dia ada sifat ni dia beriman lah. Kalau dia tak ada, dia tak beriman. Kerana kalimah dia innama, sesungguhnya, inilah sifat orang beriman. Innamas salatu, sesungguhnya salat itu, dia kata tamaskunun. Tengok, tamaskunun kita panggil dengan makna sakinah. Bahawa sembahyang itu adalah suatu sakinah hati, ketenteraman hati. Tenteram hati. Pasal itu rokok tadi kalau tak ada tomak nina, bermakna tak ada sakinah. Maka bila dia rokok, dia start daripada dia takbir, start daripada dia baca Fatihah, kesemuanya kena ada tomak nina, ketenangan, kedamaian. Dia tak boleh buat dalam keadaan kalang kabut. Kerana itu adalah solat. Sesungguhnya solat. Innamas salatu tamaskunun. Sembahyang itu adalah suatu ketenteraman hati. Bila kita rokok, kita kena tenteram hati. Kena tenteram hati, kita dah bergerak ke arah yang rendah, saat lagi kita akan turun lebih rendah. Tapi kita turun lebih rendah ni bukan depan makhluk, bukan depan orang. Tapi di hadapan Rabbul Alamin. Di depan makluh kita, sembahan kita. Satu. Yang kedua, salat ni apa dia? Watawadhu'un. Salat itu bukan sahaja dia tamaskunun, ketenteraman hati, tapi dia tawadhu'un. Dia kerendahan hati. Tenang lain, tawadhu' lain. Rendah hati. Rendah hati. Tiga, watadarru'un. Dia adalah ketundukan hati. Keempat, sembahyang itu apa dia? Sembahyang itu adalah ta'awuhun. Ta'awuhun. Apa makna dia? Kerapatan hati. Rapat. Masuk rapat dengan Tuhan. Sembahyang itu apa dia? Sembahyang itu adalah tanadamun. Dia melahirkan hati, bila dia masuk rapat dengan Tuhan, dia memiliki penyesalan hati. Dan sembahyang tu apa dia? Wada'a yadaika. Allahumma, Allahumma. Satu orang dalam sembahyang sampai pada peringkat, dia akan sebut di mulut dia, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Dia meminta, berdoa.
Maka faman lam yaf'al, siapa tak boleh menghimpunkan kesemua ni dalam sembahyang dia, fahiya khidaj, maka sembahyang dia cacat. Fahiya khidaj, sembahyang dia cacat. Baik, di manakah tempat bermulanya suatu perjalanan pelaksanaan kepada ketenteraman hati, ketundukan hati, ialah pada rokok. Bolehkah satu orang itu tenteram hati dia? Di mana nak tenteram hati? Tenteram hati itu apabila satu orang dimaklumkan, dia dapat maklumat pada fikiran dia, dia akan melalui begini dalam hidup dia. Dengan satu orang, dia tak ada maklumat apa, dia redah je hidup dia. Dengan satu orang, dia telah mendapat maklumat. Katalah doktor bagi tahu kepada dia, tuan kena penyakit kanser. Bolehkah dia tenteram hati? Dia nak tunduk hati dia, nak menerima ini daripada Allah. Bila dia kena tenteram hati? Sebelum dengar berita atau ketika dengar berita? Ketika dengar berita. Itulah start ketenteraman hati. Itu yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Innamas sabru fi sadmatil ula. Nabi kata sabar tu pada pukulan yang pertama, yang awal itu. Berita sampai masa tu. Jadi dalam solat ni, di manakah ketenteraman kita? Ialah pada rokok. Pada rokok, kita disuruh tenteram. Mungkin mula kita main semayang tadi, kalut, ada banyak benda tak settle, tapi kita nak semayang juga awal waktu kalut, terpenat-penat. Kita pun takbir, Allahu Akbar. Okey. Agama terima, kita sibuk. Tapi kita dah start baca Fatihah. Penat baca Fatihah pun penat. Waladhdallin. Nak baca surah. Okey, baca surah pun penat. Tapi daripada kita berdiri, takbir, kita baca Fatihah, baca surah. Agama boleh menerima 4 masa ni kita penat, kita kalut. Tapi bila kita mula nak rokok, tak boleh kalut dah. Sebab Nabi sebut pada awal tadi, man adraka raka'ah, siapa dapat rokok dengan imam, dikira rokok. Dia tak payah baca Fatihah, dia tak payah habiskan Fatihah. Kedudukan sembahyang itu dikira pada rokok. Kerana satu orang tu kena get ready, bertenang dia. Sebab apa? Sebab lepas rokok adalah rukun sembahyang panjang. Lepas rokok dia i'tidal. I'tidal dia adalah rukun sembahyang yang pendek. Kita tak boleh lama i'tidal. Macam mana lama kita qiyam tadi. Antara rokok nak pergi ke sujud, kita cuma ada tempoh sikit sahaja. Nama dia i'tidal. Pendek. Selepas i'tidal, kita kena get ready untuk turun ke tempat asal kita, sujud ke tanah. Maka ketika itu kita diminta turun dalam keadaan tidak kalut, tidak resah, tidak gelisah, tapi kita turun dalam keadaan penuh dengan tawaduk, merendah hati pada Allah. Turun dalam keadaan tunduk sungguh pada Allah. Turun dalam keadaan hati kita rapat. Kerana itu sujud dibuat 2 kali. Sujud pertama, hati kita tak rapat, duduk saat yang tidak antara 2 sujud, tetap rukun pendek, sujud balik. Sujud balik yang kedua tu mesti ada ta'awuh, kerapatan jiwa dengan Tuhan, dan penyesalan hati pada Allah, dan mulut mula meminta pada Allah, Allahumma, Allahumma. Nabi menyebut dalam sujud itu ada bahagian doa yang makbul. Dalam duduk tahiyat akhir itu ada bahagian doa yang makbul. Minta sungguh pada Allah, Allah bagi. Maka kerana itu dikatakan faman lam yaf'al, siapa yang tak boleh buat benda ni dengan betul. Di mana start dia? Rokok. Maka fahiya khidaj, sembahyang dia akan cacat. Tapi kalau 4 syarat sah sujud, 4 syarat rokok, 4 sah syarat rokok dia tak jaga, bukan kata khidaj, sembahyang dia batal terus, tak dianggap sembahyang. Jadi kerana itu kita kena perhati sembahyang anak kita. Tak boleh sembahyang macam rokok patuk ayam. Dia rokok duk terhinggut di situ, menunjukkan
tak tenang. Semayang itu adalah tamaskunun, suatu ketenangan, ketetapan hati. Hati itu tenang. Masa bila? Sekurang-kurangnya ketenangan itu bermula di mana? Pada rokok. Pada rokok. Nanti kita lihat dalam bacaan-bacaan yang Nabi baca dalam rokok. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Semuanya cara Nabi baca tu menunjukkan jiwa dia mula nak tenang. Subhana dzil jabarut wal malakut. Sebab di luar sembahyang ni kita berjumpa dengan kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa yang selalu menyakitkan kita, memenatkan kita, melukakan hati kita. Tapi kita nak lawan tak boleh. Kita nak bertindak tak boleh. Tapi bila sampai dalam solat, kita kata Subhana dzil jabarut. Masa rokok, masa sujud pun boleh baca. Masa rokok, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanallah. Bercerita tentang kekuasaan Tuhan, tentang jabarut, malakut, kibriya, azamah, kebesaran segala alam ini, segala kibriya, kesombongan, keangkuhan itu kesemuanya milik Allah. Yang manusia ada ni tak ada apa-apa pun. Di mana tempat dia? Rokok. Cuba bayang. Kalau bacaan seindah ini dibaca oleh seorang, katalah dia berdarah sultan, berdarah raja, sampai rokok, dia rokok, Allahu Akbar. Dia memenuhi syarat sah rokok, dan dia memenuhi falsafah rokok, dan dia memenuhi bacaan dalam rokok. Walaupun dia raja, walaupun dia sultan, dia tak rasa apa. Dia tak rasa yang dia miliki itu satu kelebihan. Katalah dia menteri, katalah dia polis, dia penjaga keamanan, dia askar ke, dia tentera ke, dia baca. Hilang sombong. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kerana pada rokok itu bermulalah penyucian hati kita. Sebenarnya telah suci hati kita pada start semayang. Tapi kerana kedudukan kita ini kedudukan orang biasa, Allah bagi peluang kepada kita. Macam para Nabi mungkin dia apabila masa semayang tu dah sebut aja Allahu Akbar, habis dah. Allahu Akbar. Dia pada masuk dalam solat. Kita mungkin tak. Kadang kita lambat, kita termengah-mengah. Kita main termengah-mengah, so kita takbir, kita tak dapat apa lagi. Tapi rokok adalah permulaan. Lepas itu Allah bagi pada kita sekurang-kurangnya 4 rakaat zuhur. Peluang untuk kita merawat hati. 4 rakaat. Rokok sekali je dalam 1 rakaat. Sujud ada 2. Mungkin kita gagal pada rokok yang pertama. Kita start balik pada rokok yang kedua. Ambil balik hati kita bawa. Kita gagal pada rokok yang kedua. Allah bagi tahiyat pada kita. Tahiyat awal. Duduk sat pada tahiyat awal, bacaan yang menyucikan hati, menenangkan hati. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Bacaan itu seolah-olah dia buat kita relax sat. Kita macam dah terlepas dah, 2 rakaat dah terlepas ni. Allah bagi pada rakaat ketiga. Ada lagi rokok, ada lagi qiyam. Rokok balik rakaat ketiga. Cari balik hati kita yang tak tunduk. Pun terlepas juga, Allah bagi peluang pada rakaat yang keempat. Walaupun kita sibuk waktu siang, tapi Allah bagi 4 rakaat. Kau boleh ambil balik. Kau boleh cari balik hati kau yang melayang ke sana, melayang ke sini. Tapi kalau sampai 4 kali Allah Ta'ala bagi kita rokok. 4 kali rokok. Kalau 4 kali rokok, berapa kali kita sujud? 8 kali kita sujud. Itu untuk satu waktu tengah hari. Kalau tak dapat lagi cari hati kita, Allah bagi peluang lagi. Allah bagi waktu hasak pula. 4 kali rokok, 4 kali sujud, cari balik hati. Tak dapat lagi, Allah bagi waktu maghrib. Tapi ingat, waktu maghrib waktu yang singkat. Allah tak bagi dah sampai 4. Dia bagi 3.
Sepatutnya dapat, tapi tak dapat. Allah bagi pula lagi sekali peluang 4 waktu isyak. Tak dapat lagi, dia bagi peluang last. Dan peluang last ni makin kurang. Subuh dia bagi 2. Sebab salat dia start dengan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh tu yang akhir sebenarnya. Jibril ajak Nabi sembahyang Zuhur dulu, bukan subuh, Zuhur dulu. Sebagaimana peluang kita daripada banyak jadi sikit 3 rakaat, Tuhan bagi balik peluang kedua 4. Lepas tu dia bagi last peluang 2 aja. Dan dia suruh kita buat lagu ni sehari semalam 5 kali. Kalau peluang itu dibuang dengan sia-sia, bermakna sememangnya kita tak mahu. Maka pasal itulah diletakkan solat itu sebagai rukun kedua. Maka dikatakan bahawa paman taraka salata, siapa yang saja meninggalkan solat. Tapi ada satu tafsiran, paman taraka salata muta'ammidan, siapa yang sengaja tinggal sembahyang. Diterjemah dengan makna siapa yang sengaja meninggalkan perkara-perkara yang dalam sembahyang ni dengan sengaja. Dia sengaja meninggalkan kesempurnaan baca Fatihah, takbir, rukun-rukun itu sengaja dia tinggalkan dengan dia buat halal balai. Maka faqad kafara jihara. Maka yang zahirnya, yang jelasnya ialah dia sedang menunjukkan penolakan dia kepada apa yang Allah bagi kat dia. Kerana tu Nabi kata sembahyang itu adalah penyejuk mataku. Qurrata aini fi salah. Dalam sembahyang itu mataku jadi sejuk sungguh. Dan tu tengok dalam sembahyang sunat yang Nabi buat, semua ada berdoa pada Allah. Dia minta pada Allah. Kenapa? Mengingatkan balik kepada makna salat tadi. Innamas salatu, sesungguhnya sembahyang itu. Tamaskunu, sembahyang itu adalah ketenteraman hati, sakinah hati. Tak cukup takat tu, watawadu'un, dia adalah kerendahan hati. Tak cukup takat tu, watadarru'un, dia ketundukan hati. Tak cukup takat tu, wata'awuhun, dia merapatkan hati kita dengan Tuhan. Tak cukup takat tu, watanadamun, sembahyang itu adalah penyesalan hati pada Allah. Tak cukup 5 lagi. Dikatakan lagi, wada'a yadaika Allahumma Allahumma. Sembahyang tu kamu akan tengok orang mula daripada awal lagi dia dah angkat tangan depan Tuhan. Daripada takbiratul ihram lagi dah, dia telah angkat tangan depan Tuhan. Untuk apa? Untuk bagi tahu kata nanti dalam sembahyang, dalam rokok dia, dalam sujud dia, dia nak kata Allahumma Allahumma, dia nak panggil Allah, dia nak merawat hati dia. Tapi paman lam yaf'al, siapa tak boleh buat benda ni, dia sembahyang tapi dia tak boleh buat benda ni, fahiya khidaj, maka habislah sembahyang dia, cacatlah sembahyang dia, pahala berkuranglah, dia tak dapatlah ruh sembahyang, hakikat sembahyang tu dia mula tak dapat. Kenapa ikhwan? Kerana dia yang tak berusaha ke situ. Pasal rokok itu adalah permulaan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dilihat kepada konteks ini, konteks rokok ini, betul lah. Orang kata pada kita, kalau ada masalah apa, solat. Sebelum buat keputusan, istikharah. Ada kaplah apa, jangan buat keputusan lagi, solat. Nak menentukan arah kita ni betul ke tak betul, salat, mengadu pada Allah. Betul ikhwan. Tu ada satu ayat dalam Quran itu, satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam juzuk-juzuk surah lazim kita baca. Allah kata, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, Allah kata, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah kata sesungguhnya, innaka kadihun,
sesungguhnya kamu ini kadih. Kadih, apa makna dia? Kadih merujuk kepada orang yang buat kerja kuat sungguh. Orang yang berusaha maksimum habis-habisan. Innaka kadihun. Sesungguhnya kamu kena bekerja sungguh-sungguh. Ila rabbika kadhan. Kenapa kena kerja sungguh-sungguh? Ila rabbika. Kerana kamu kena menuju Tuhan kamu. Kadhan. Struggle lah kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu lagi. Famulaqi. Maka kamu pasti akan berjumpa dengan Tuhan kamu. Nah, kalau dalam solat itu di manakah tempat sungguh-sungguh kita kena buat kerja, ikhwan? Pertama pada masa niat solat. Yang kedua pada masa rokok kita. Bawa hati kita sungguh-sungguh. Sekarang dah sampai masa kita tunduk pada Allah, tunduk. Badan tunduk, jantung tunduk, mata tunduk, darah tunduk. Kesemuanya tunduk. Cuma tinggal satu benda tadi. Tadi soalan Abang Anas bagi dalam kereta. Ustaz Samsul tak ada tadi. Abang Anas kata dalam badan manusia ni, pada atas sampai bawah, mana paling keras? Ada dua jawapan. Tok Abeli jawab dulu. Abeli kata hati dia paling keras. Ya, betul. Hati dia paling keras. Badan dah tunduk dah. Jantung, organ, tunduk dah. Tulang, tunduk dah. Orat, kesemuanya ikut. Tangan dah pegang dah lutut. Apa yang belum tunduk? Hati. Kerana dikatakan tadi, tamaskunu, tawadda'u, tadarra'u, ta'awuh, tanadamu, kesemua ini melibatkan hati. Kita dah tunduk dah. Tapi kalau hati tak mau tunduk, hati tak mau mencari Allah dalam solat, dia tak dapat. Maka Allah bagi peluang. Tadi kita sembahyang Isyak. Apa sahaja kedukaan yang kita lalui dalam hidup ni, kita duka macam-macam kita duka. Ada orang duka bercerai, rumah tangga. Ada orang berduka kerja kena buang. Ada orang berduka bisnes dia down. Ada orang berduka bisnes tak jadi. Ada orang berduka sakit. Ada orang berduka, dia berduka sebab dia tak mampu mengembirakan orang. Duka dia. Duka nestapa dia. Ada orang duka kerana harta benda dia rosak. Ada orang berduka kenapa? Kerana benda-benda yang dia sayang hilang. Benda-benda dia sayang hilang. Sayang. Macam Abang Nas buat contoh tadi juga kan. Kancil boleh hilang. Kancil, kereta kancil boleh hilang. Yalah kalau tanya pada orang kaya, tak ada sedih lah kereta kancil. Tapi tanya pada pemilik tuan kancil yang itulah kereta dia saja, dia sedih. Ada orang sedih kerana apa, ikhwan? Pokok bunga dia mati. Sedih dia. Sebab dia cari benih itu punya susah payah. Mati. Banyaklah kesedihan kita. Kesemua kesedihan itu dapat dirawat di mana? Rupanya dalam solat. Dalam solat. Kenapa? Kerana perkataan tadi, ta'awuhu. Allah ni merujuk kepada makna apa? Makin rapat, makin rapat, makin rapat. Pasal itu sifat ni dalam Quran Allah sebut kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima halimun awahun. Ibrahim ini dia halim, kata Allah. Dan dia awah. Dia makin rapat, makin rapat, makin rapat dengan Tuhan dia. Dia makin merujuk pada Tuhan dia. Jadi bila satu orang tu solat sampai pada peringkat rokok, rokok itu bermakna dia makin duk rapat dah, nak rapat. Nabi sebut dalam riwayat, di mana kita dekat dengan Allah? Dalam sujud. Punya dekat dengan Allah dalam sujud. Maka rokok itu adalah permulaan nak sujud. Maka bila orang tu duka macam mana pun, nestapa macam mana pun, dia takbir. Allahu Akbar. Dia mencari Tuhan dalam solat. Dia baca kalam Allah, dia iftitah, dia puji Allah, dia baca surah kalam Allah, dia rokok. Bila dia rokok, dia puji Allah. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Luluh hati dia. Luluh hati dia. Sami Allahu liman hamidah. Sak saja.
Habis-habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, apa akan jadi pada dia? Dia akan terus masuk kepada Tuhan. Dia akan terus tersimpuh, sujud, kemuncak. Dia akan merayu-rayu pada Tuhan dia. Di situlah kemuncak dia. Bahawa dia rendah. Rendah kita bukan kata berdoa dengan tangan. Kata, ya Allah, kita angkat tangan minta. Macam peminta sedekah. Tapi sembahyang dia pelik. Rendah kita tak pernah berdoa dalam sembahyang dengan angkat tangan. Kecuali doa kunut je orang baca. Tu pun tak sapu muka. Tapi rendah kita dengan Allah. Kita sujud. Minta bukan dengan tangan lagi dah. Tapi minta dengan hati dan mulut. Dalam minta macam mana? Tangan kita ke tanah, dahi kita ke tanah, hidung kita ke tanah, lutut kita ke tanah, segala jari jemari kita ke tanah. Buk kata tersungkap. Di situlah kemuncak. Daripada awal kita berdiri tu ambil yang semayang, awal berdiri rupanya nak sampai kepada yang ni. Tapi nak sampai ke situ Allah tak mau jantung saja yang sampai. Dahi saja yang sampai. Allah mau hati kita sampai. Kalau dahi kita sampai ke tanah, hati kita tak sampai, kita dihukum tak sampai. Ikhwatul iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Maka itulah hikmah dan itulah hukum yang dapat kita belajar daripada rukun sembahyang yang kelima, nama dia rokok. Maka selepas daripada rokok ini ikhwan, kita akan lihat apakah makna i'tidal. Kenapa i'tidal itu dia wujud antara rokok dan sujud? Kenapa lepas rokok tak terus sujud? Kenapa Tuhan pisahkan dengan satu benda nama dia i'tidal? Maka itu akan kita pelajari pada episod yang akan datang. Sekurang-kurangnya berkenaan dengan rokok ini dapatlah kita beri penjelasan kepada anak kita, keluarga kita, ataupun dapat kita berkongsi dengan kawan-kawan dekat kita ketika kita menceritakan tentang kemuliaan salat. Dan apakah kita kata hikmah-hikmah yang ada pada setiap perubahan daripada rukun salat itu. Ikhwan, semoga perkara ini menjadi manfaat kepada kita. Dan saya tinggalkan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dalam surah Insyiqaq. Ayat ke-6 mungkin. Ayat itu kita jadikan sebagai panduan kita untuk kita bekerja keras dalam salat, untuk kita dapat apa yang disenaraikan berkaitan dengan salat. Salat itu adalah kedamaian, sakinah hati. Salat itu adalah tawaduk hati, tadarruk hati, ketundukan hati, kerapatan hati dengan Tuhan, penyesalan hati dengan Tuhan. Dan salat itu adalah doa kita kepada Allah. Kesemua itu berhimpun dalam salat. Di manakah tempat awal dia? Pada rokok. Maka nanti kita akan tengok, lepas kita sami Allahu liman hamidah, bacaan yang kita akan baca adalah i'tidal. Sama dia punya konsep dia dengan apa yang kita nak baca, yang kita dah baca dalam rokok, dan dia sama dengan apa yang kita nak sebut dalam sujud. Kenapa? Kerana dia membawa kita ke arah nak sujud. Semoga ini bermanfaat kepada kita, kepada diri saya, kepada kita semua insya-Allah. Kita berjumpa dalam siri yang akan datang. Wa ila liqa. Hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.